Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersama lagi kita dalam usrah mingguan kita. Pada minggu kita akan menyambung usrah online kita yang bertajuk Usul Fiqh, sumber hukum yang disepakati. Apa itu sumber hukum yang disepakati kan? Macam mana sumber hukum tu disepakati? Kita pun macam kurang ilmu kan. So kerana kita kurang ilmu, saya serahkan kepada Abang Hafiz. Baik, terima kasih buat saudara Arif atas pimpinan awal majlis. Alhamdulillah, syukur kerana dapat lagi kita bertemu dan mengadakan usrah online. Dan hari ini suka ceritanya saya kongsikan berkenaan dengan usul fiqh. Dan kat sini ada tulis sumber hukum yang disepakati. Sebabnya ada satu lagi perbincangan berkenaan dengan sumber hukum yang tidak disepakati. Jadi siapa sepakat ni? Itu kita nak tengok, insya-Allah. Jadi saya akan cuba untuk kongsikan dengan tuan-tuan sebaik mungkin dan insya-Allah moga-moga selepas pada perkongsian ini ada penambahan ilmu, penambahan pemahaman dan insya-Allah lebih bersungguh lagi dalam menuntut ilmu untuk lebih mendalam tentang Islam itu sendiri. Bismillah. Jadi sebelum kita pergi kepada usul fiqh, usul, jadi nak tak nak benda ni semua terkaitan dengan fiqh. Fiqh ni apa-apa yang berkaitan dengan hukum Islam. Secara bahasa mudahnya terkait dengan hukum Islam lah. Tentang dia ada berapa bidang lah. Biasanya dalam perbincangan bidang-bidang utama, lagi-lagi kalau dalam kitab. Jadi biasanya dikelaskan dalam 4 bidang utama. Pertama dari segi fiqh ibadah. Jadi bila fiqh ibadah ni besar sebenarnya. Kalau kita dalam rukun Islam sendiri pun tu dah terkait banyak dengan ibadah, itu pun hanya perbincangan panjang berkait dengan solat tu sendiri, solat wajib, solat sunat, kemudian solat-solat kalau ada rukhsah sebagainya, solat-solat untuk orang sakit, solat-solat yang fardu kifayah macam solat jenazah itu baru solat, belum lagi yang lain-lain Jadi fiqh ataupun fiqh lah sebenarnya. Ini sebenarnya fiqh. Bahasa mudah kita fiqh, tapi bahasa Arabnya fiqh. Dan seterusnya bidang utama lagi munakahat. Munakahat ni apa munakahat? Munakahat ni sebenarnya perkataan asal yang mudah untuk faham, nikah lah. Nakaha tu, munakahat, nakaha tu adalah nikah. Jadi perkahwinan. Jadi perkahwinan banyak daripada perkahwinan, kekeluargaan, kemudian cerita tentang ruang umum, ruang khusus sebagainya, tentang aurah dan juga bila perkahwinan tak terlepas juga berkait dengan kematian. Jadi maksudnya perkahwinan tu mengikat. Ada juga fiqh tentang kalau dah terputus ikatan, sama ada cerai, sama ada kematian. Bila kematian pula ada hukum-hukumnya juga, fiqh dia. Antaranya tentang warisan, tentang perkara-perkara tu. Jadi sebenarnya besar, cuma diletakkan dalam ni. Saya kena bagi dulu ni supaya nanti kita nampak gambaran asal yang semua ni dah termaktub lah dalam hukum Islam. Muamalat ni besar juga. Ada muamalat, maksudnya interaksi antara manusia dari segi ekonominya, dari segi perundangannya, dari segi pemerintahannya, dari segi pendidikannya, dari segi perubatannya, besar, macam-macam. Sebab tu letak bidang utama. Dan juga yang terakhir di sini adalah berkenaan dengan jenayah. Jenayah. Ada kisos, ada apa lagi, hukum yang tetap, dan juga ada yang macam hukum zir, benda-benda tu. Jadi saya cek balik. Okey. Jadi itu berkait dengan fiqh. Fiqh tu sendiri, fiqh tu sendiri. Kitab biasanya tebal lah sebab dia merangkulkan apa segala fiqh
kan, yang terkait dengan urusan manusia kan sebagai umat. Jadi nak cerita sebenarnya satu sebelum mula kan, ni baru fake, belum usul fake kan. Jadi sebenarnya hukum Islam tu lengkap, semua bahagian, daripada peringkat individu, peringkat keluarga, peringkat berjemaah, peringkat berkeluarga, peringkat bermasyarakat, dan yang tertinggi peringkat bernegara, benda-benda tu. Now baru kita nak pergi ke, tadi ada tajuk tu usul fiqh, kita baru nak pergi. Jadi usul fiqh ni apa? Itu. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Arab akan disebut, kalau macam skop fiqh ni, fiqh wa usuluhu. Jadi fiqh dan usulnya. Jadi usul ni apa? Mudah bahasanya adalah kaedah menetapkan hukum ataupun mencari hukum yang tu, tentang hukum Islam lah. Ada yang disebut sebagai kaedah, ada yang senang sebut sebagai sumber kan. Mana datang kan sumber, mana datang, cara macam mana, itu kaedah. Jadi memang sumber-sumber semua datang daripada dari dalil ijmali dan menyeluruh. Kalau ada yang lain-lain tu nanti dia ada perbincangan lain lah. Dan daripada dalil-dalil ni lah membawa kepada pengeluaran hukum. Pengeluaran hukum, apakah hukum ni jatuh kepada haram, jatuh kepada sunat, jatuh kepada makruh dan sebagainya. Itu jadi itu untuk usul fiqh. Nanti kita akan go through lagi lebih ke dalam. Jadi dalam banyak-banyak sumber dalam banyak-banyak ni, jadi para ulama bahagikan dalam mencari cara dan sebagainya, kaedah cara. Jadi ada yang sumbernya, caranya tu yang disepakati, dan juga ada sumber yang tidak disepakati. Tak disepakati bukan bermaksud total tolak, tapi tak disepakati oleh kebanyakan, semua atau kebanyakan, macam tu. Jadi mungkin ada yang diterima pakai oleh siapa? Sebahagian para ulama, ataupun mungkin benda-benda yang bersifat contemporary semasa, itu kan. Tapi ini awal dulu kan. Jadi dalam usul fiqh kita dah bagi dua. Untuk malam ni kita nak kongsikan terkait dengan sumber hukum yang disepakati. Jadi disepakati ni apa? Semua kan, para ulama, para mujtahid semua sepakat sumber ni. Jadi tak ada yang menolak. Kalau menolak tu something wrong lah. Sepatutnya para ulama, para mujtahid dia memahami maka yang ni yang disepakati. Jadi kalau sumber tu daripada apa? Al-Quran, semua sepakat, betul lah tu. Daripada sunnah, sepakat, semualah tu. Macam tu. Dan juga ijma' sahabat dan yes. Nanti kita akan tengok sedikit banyak mungkin huraian, mungkin ada sedikit contoh, InsyaAllah saya cuba. Jadi sumber hukum yang disepakati yang utama adalah sebagai umat Islam tak ada lain yang lebih tinggi dari Al-Quran. Kalau lebih tinggi tu sepatutnya kena cek balik apa masalahnya, sebabnya risau, takut bercampur aduk, takut lagi paling takut boleh terbatal iman. Jadi Al-Quran ni apa? Al-Quran ni sebenarnya kalamullah. Tapi dari masa ke masa perbincangan para ulama dari zaman dan masuk zaman zaman tabi'in dan kemudian jadi ada perbincangan macam mana nak definisikan Al-Quran. Jadi banyak. Jadi kalau tuan-tuan ada hadir kelas ataupun ambil subjek berkait dengan syariah ataupun sunnah, memang tak lari dari adanya dari segi bahasa apa, dari segi istilah apa, ada. Jadi Al-Quran ni seperti mana yang kita tahu, kitab yang diturunkan wahyu, diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, dinukilkan kepada kita, maksudnya diturunkan kepada kita daripada Bangladesh secara berbatil tanpa sebarang keraguan. Maksudnya daripada Rasulullah kemudian sampai kepada sahabat, kemudian disampaikan secara mutawatir, tak ada ragu. Lain dengan kitab-kitab
yang lain mungkin hanya pada lisan saja dihafal, ya. Dan juga ada lagi penambahan antaranya disebut diturunkan oleh malaikat Jibril. Itu salah satu. Kemudian ditulis dalam bahasa Arab pun betul juga. Ini untuk definisi. Dia tak adalah sampai kalau tak pegang definisi maka something wrong, tak. Tapi untuk mengenal pasti mungkin membezakan kitab Al-Quran ni daripada yang lain. Jadi itulah. Ini dalam bahasa mudahnya secara akademik lah. Jadi dan ada yang terakhir, biasanya kalau saya ingat dulu waktu subjek syariah, waktu sekolah menengah lagi wajib ambil. Jadi akhir sekali membacanya mendapat pahala. Itu. Jadi very spesifik, tak ada kitab lain yang membaca mendapat pahala. Very spesifik Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ada hukum hakam. Banyak benda dalam Al-Quran. Kisah ada, benda yang berlaku sebelum kita, ataupun benda yang berlaku selepas, maksudnya pada masa akan datang, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah orang-orang yang zalim, yang musyrik pun ada, ada. Jadi tapi dalam perbincangan hari ini, sebabkan ini terkait dengan fiqh, jadi kita nak tengok tentang hukum hakam. Jadi dalam Al-Quran antaranya yang kita ingin kongsikan pada malam ni adalah ada yang terkait dengan akidah. Itu memang ada, rukun iman tentang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, itu semua tu. Jadi itu satu sebahagian, dan juga menjadi kewajipan lah. Kalau tak lengkap, risau iman tu goyah nanti. Dan juga macam mana nak katakan beriman kalau ada bahagian yang beriman, sebahagian lagi tak beriman. Dan juga dari segi hukum hakam terkait dengan amalan. Kat sini yang saya buat dalam kurungan tentang ibadah dan muamalat. Sebab dari sinilah nak jadi sumber hukum. Yang tadi pun sumber hukum tentang wajibnya beriman, wajibnya percaya, tentang hari akhirat pun kena percaya, malah sebelum kita lahir kat dunia pun kena percaya, kita dalam alam roh, kemudian Allah Ta'ala himpunkan kita semua, tanya, itu. Jadi itu sumber-sumber dan disepakati. Aku lagi ada yang nombor satu, disepakati. Jadi kalau yang terkait dengan amalan, kalau ibadah yang tadi terkait dengan solat, terkait dengan zakat, wajib zakat, dan haji sebagainya. Malah perkara lain, jihad pun ada, kutiba alaikumusiyam, berpuasa pun ada, itu. Dan muamalat pun ada, antaranya tentang apa? Kalau berhutang kena catat, pasu tentang amalan. Kalau yang haram pula tentang keharaman riba, itu. Mana dapat sumber hukum ni? Maksudnya kita dah dengar, oh haram riba, mana datang? Ini daripada Al-Quran. Baik, kita teruskan lagi. Jadi juga daripada As-Sunnah. As-Sunnah ni apa? As-Sunnah ni apa-apa yang terbit ataupun datang daripada Nabi selain pada Al-Quran. Sebabnya beza Al-Quran dengan As-Sunnah. Kalau pada awal penurunan Al-Quran, Rasulullah perintah jangan catat pasal hadis. Risau-risau akan mungkin bercampur lah dalam catatan, maaf tersasul, sahabat, jadi diasingkan. Tapi dah kemudiannya dibenarkan, jadi para sahabat pun mula catat. Jadi ia terkait dari segi perkataan, perbuatan ataupun pengakuan. Pengakuan tu sama ada diamnya Rasul dan sebagainya lah. Jadi dalam As-Sunnah ni dia terbagi pada 3. Yang berkaitan dengan perkataan, maksudnya memang kalau hadis tu biasanya kalau baca bahasa Arabnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, jadi berkata. Jadi bila yang tu memang dikategorikan sebagai qauliyah. Ini qauli ni maksudnya perkataan lah, sabdaan. Antara contoh yang saya letakkan kat sini adalah berkait dengan hadis sampaikan walaupun satu ayat.
balighu anni walau ayah. Bukan anni itu saya, tapi merujuk pada Rasulullah. Jadi itu daripada kalimah sendiri. Ya. Dan seterusnya sunnah fi'liyah. Fi'il. Biasa kan bahasa Arab isim fi'il. Fi'il tu bermaksud perbuatan. Perbuatan. Jadi perbuatan yang merujuk kepada Nabi SAW. Dalam ni contoh, banyak contoh sebenarnya, tapi untuk mudahkan tuan-tuan, paling kurang ada sedikit gambaran. Kalau tak ada contoh susah juga. Ada sedikit gambaran. Jadi hadis solat, jadi Nabi perintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Perintahkan sahabat, solatlah kamu kama seperti mana ra'aitu kamu melihat ni aku, maksudnya merujuk pada Rasulullah, usolli, aku solat. Jadi solatlah kamu kan, solu tu ramai, solatlah kamu semua kama seperti mana aku solat. Tu. Jadi macam mana nak tahu solat? Nak tak nak, ya, sahabat lihat cara Rasul solat. Tu. Dan juga yang ketiga adalah tentang takrir. Takrir ni pengakuan, diam, setuju macam tu. Kita kan biasa diam tanda setuju kan. Jadi tu takrir dia, pengakuan. Jadi yang ni pun ada hadis-hadis yang masyhur. Antaranya kalau waktu sekolah, waktu zaman sekolah saja yang saya ingat, yang masyhur tentang biawak dog. Kalau orang di Malaysia mungkin jarang lah kata makan biawak. Tapi dia tak sama biawak dia dengan biawak di Malaysia. Ni biawak padang pasir, dia bersih. Jadi bila ada sahabat makan, maka Nabi diamkan. Maksudnya nak kata orang kata menolak pun tak. So dari situ datanglah sumber hukum perbuatan yang Nabi yang mendiamkan ataupun mensetujukan, tak ada masalah. Kalau tidak Nabi dah marah dah cegah. Dan juga kalau kat sini saya letak tentang peristiwa Yahudi Bani Quraizah. Jadi kalau tuan-tuan ingat lagi dalam sirah berkenaan dengan peristiwa Perang Khandaq. Jadi peristiwa Perang Khandaq ni panjang sebab pengepungan kota Madinah tu lama. Belah depan kena hadap dengan tentera kaum musyrikin, gabungan tentera kaum musyrikin sebab ada juga kan kabilah lain. Jadi ada buat parit tu yang namanya khandaq, bahasa Arabnya parit besar. Jadi kalau kat belakang tu dekat belakang Madinah ni dilindung dengan macam gunung. Jadi kalau kat belakang Madinah tu ada tutup dia, ada pintu dia, backdoor lah. Jadi Bani Quraizah punya kubu, fortress. Jadi waktu akhir tu dan umat Islam menang dalam perang Khandaq, orang-orang kafir musyrikin semua dah bertaburan balik. Jadi Rasulullah terus perintah para sahabat untuk pergi terus ke perkampungan Yahudi. Antara yang Bani Quraizah. Jadi antara perintah Rasulullah waktu pergi itu adalah jangan kau solat asar sampai hinggalah kau dah sampai ke perkampungan diorang, macam tu. Jadi peristiwa tu petang. Waktu asar pun pendek. Kita hari ni pun asar pukul 4, pukul 5, pukul 6 lebih kurang, dalam 2 jam, 2-3 jam, lepas tu dah maghrib dah. Jadi waktu peristiwa tu para sahabat ni ada perselisihan lah, pecah pada dua. Satu memang ikut betul-betul apa yang perintah Rasul, dah sampai, dah gelap dah. Maksudnya dah habis waktu asar, tetap solat asar. Ada yang sahabat, kewajipan solat asar ni, nak tak nak kena solat juga. Kan habis waktu, dah masuk maghrib, dah buka waktu asar. Jadi solat kat tengah jalan. Jadi pecah dua. Bukan pecah tu maksudnya bertelingkah, tapi demi untuk memenuhi kewajipan. Jadi bila dah balik pada urusan dengan Bani Quraizah ni, jadi mereka jumpa Nabi, cerita tentang hal ni. Dan Nabi mengiyakan dua-dua. Itu. Jadi itu juga satu hukum bagi dalam sumber hukum lah.
Jadi itu berkait dengan sunnah. Maksudnya yang ni nak katakan berkenaan dengan perkataan, perbuatan dan juga pengakuan. Ya. Baik. Jadi seterusnya yang sumber hukum Islam yang disepakati adalah ijma' sahabat. Jadi ijma' sahabat ni apa? Ijma' sahabat ni adalah kesepakatan para sahabat. Siapa para sahabat? Ya. Orang yang hidup sama Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, hidup sama-sama dengan Rasulullah, berjuang bersama-sama Rasulullah. Jadi ini kesepakatan mereka dalam menentukan satu hukum. Tapi bila? Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni tak berlaku sewaktu hidup Rasul. Sebab apa? Sebab apa-apa je yang berlaku, nak jawapan, even yang macam yang tadi kan, peristiwa tadi tu dengan Bani Quraizah tadi, masih lagi merujuk pada Rasulullah. Ya Rasulullah, jadi yang mana yang betul ni? Ada salah ke? Contoh kan. Jadi terus rujuk Rasulullah. Tapi selepas pada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada perkara-perkara yang sebelum tu tak berlaku lagi pada zaman Rasulullah. Jadi macam mana? Itu ijma' sahabat. Jadi kumpulan ataupun kesepakatan para sahabat dalam menentukan hukum. Jadi contoh yang mudah dan sangat jelas adalah dalam pemerintahan. Jadi pada hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hari Isnin, jadi ya para sahabat tu sedihlah kan sebab kewafatan Rasul. Dan kalau ingat peristiwanya, kaum muslimin tu mula mencari macam mana memimpin. Jadi antaranya kaum Ansar pergi ke balai Bani Sa'adah untuk bincang siapa untuk lantiklah pemimpin. Padahal baru je kewafatan Rasul. Ini terus jadi ni. Dan sahabat pun bincang, itu kata bila bincang sepakat, maka semua sepakat wajibnya lantik khalifah. Khalifah ni maksudnya pengganti Rasulullah sebagai memimpin negara, memimpin umat Islam, mengatur urusan umat. Itu. Jadi itu sahabat, ijma' sahabat sepakat wajibnya melantik khalifah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, tempoh diperlukan dekat 3 hari 2 malam selepas pada kewafatan Rasulullah SAW, dan selepas pada 3 hari 2 malam itulah esok, maksudnya dah masuk siangnya, barulah bukan siang, malamnya, sebab 3 hari 2 malam, maksudnya yang ke malam tu barulah jenazah Rasulullah tu dikebumikan. Jadi mustahil sahabat sepakat untuk buat perkara-perkara mungkar. Dia orang dah hidup sama Rasul, dia orang sangat memahami hukum-hukum Islam, maka mustahil mereka nak bersubahat ataupun sepakat pada perkara-perkara yang batil. Jadi itu sebab ijma' sahabat juga merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati. Itu. Dan di sini di bawah tu saya kongsikan sikit, ada juga ijma' yang lain. Disebut sebagai ijma' Khulafa' Ar-Rasyidin, ijma' Ahli Madinah, ijma' ulama'. Namun tidaklah disepakati seperti mana ijma' sahabat. Antaranya macam ijma' Khulafa' Ar-Rasyidin, ada ulama'-ulama' yang pegang, dan jumhur tidak sepakatlah untuk pegang. Kalau untuk ijma' Ahli Madinah pun ada ulama' yang pegang, tapi jumhur tak pegang. Termasuklah imam mazhab kita, Imam Syafi'i pun tidak pegang ijma' Ahli Madinah sebagai sumber hukum yang disepakati. Dan yang terakhir di sini adalah ijma' ulama'. Yang ni lagi-lagi pula terkait dengan perkara-perkara yang dah kemudian. Zaman tabi'in tu dah satu dah. Kemudian tabi'in kan. Dan kita ni dah 1400 tahun ni lagi dah tabik. Tabik ni bukannya tabik angkat tangan, tabik tu mengikut. Tabik mengikut, tabi'in yang ikut. Jadi mula-mula lepas pada sahabat tabi'in. Maksudnya tabi'in ni mengikut sahabat.
kan, apa yang ni. Kemudian kita dah tabiat, dah hujung dah jauh. Itu kan. Jadi itu kata ijma' ulama, mereka sepakat itulah menjadi jumhur lah. Sebab dan nama pun ijma' ulama. Maka jumhur ulama, majoriti, ramainya ulama sepakat lah tentang ijma' ulama. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berkenaan dengan qiyas. Qiyas ni yang lagilah dah kemudian. Kalau ikutkan mulanya ni dah kemudian lah, zaman tabi'in dah. Zaman tabi'in berapa dah ni. Jadi qiyas ni apa? Qiyas ni dia menentukan hukum sesuatu tertentu pada masa yang lain kerana persamaan keduanya dari segi ilat. Qiyas ni mula bila mula-mula daulah Islam, kenegaraan Islam, wilayah dah besar. Jadi masyarakat Ajam, bukan Arab pun dah ada. Jadi dan juga permasalahan-permasalahan pun dah macam-macam. Dah besar-besar ada, yang baru pun ada. Jadi yang baru maksudnya benda tu tak ada sandaran, ataupun kalau buka dalam Al-Quran ataupun semak dalam As-Sunnah tak ada. Jadi macam mana? Itu yang mula kaedah qiyas. Jadi antaranya dalam ni perlu ada 4 rukun lah dalam qiyas. Jadi ada masalah utama, ada masalah cabang, ada hukum asal masalah utama dan juga alasan. Maksudnya untuk ikut. Jadi itu masalah sebelum ni, masalah berkaitan. Ini. Jangan risau. Takut pening kan? Kita tengok contoh. Saya cuba untuk simplify dan memahamkan. Jadi ini contoh penggunaan qiyas. Jadi contohnya dalam zakat. Sebenarnya kalau dalam zakat dia gandum dikenakan zakat. Ada hadis dia, asal dia. Tapi bagaimana pula tempat yang tak ada gandum? Contohnya padi. Contoh macam kita lah. Kan tak ada tiba-tiba macam mana nak bagi zakat kan? Tak ada zakat, tak ada gandum takkan tak bagi zakat kan? Jadi ini perbincangan dan kaedah qiyas dipakai dekat sini. Jadi hukum zakat gandum tu memang wajib. Jadi tetap kena bayar zakat kan? Jadi antara ilatnya apa? Gandum tu adalah makanan ruji setempat. Lagi-lagi dekat tanah Arab. Jadi kalau kat Malaysia contoh kita letak. Jadi Malaysia makan apa? Tak makan gandum. Ataupun ni jadi padi. Jadi dengan itu kiasnya dikenakan pada padi. Pada beras lah. Sebut padi dah macam kena tuai dulu. Ni tak, beras lah. Macam gandum jugalah. Dah dapat gandum. Tu. Contoh satu lagi. Berkenaan dengan arak ataupun memabukkan. Jadi hukum asal adalah minum arak dan apa-apa yang mabuk dipanggil sebagai khamar. Dia khayal lah minum memang ni. Jadi furuknya apa dah kemudian berkait dengan contoh dadah. Jadi hukum dadah apa lagi? Tuak mungkin Kalau arak tadi orang ingat sekadar pada yang anggur je. Tak, benda yang memabukkan. Jadi dah kemudian ekstasi. Benda tu tak ada satu masa dulu. Dah kemudian ais. Maksudnya ais ni bukan yang powder ais. Ni istilah pada dadah. Jadi hukum asal adalah hukum minum arak tu memang haram dan dah memang termaktub dalam Al-Quran. Haram. Jadi ilatnya apa? Sifatnya arak tu dan bahan pemabuk ni dia merosakkan berfikir dan merosakkan orang, maka itu menjadi ilat dan menyebabkan dadah pun jatuh hukum yang sama. Itu. Jadi dengan itu jadilah hukum dadah tu haram kerana merosakkan orang, bagi tak boleh fikir, bagi khayal, bagi terancat, malah kadang-kadang merosakkan ataupun memberi bahaya pada orang lain. Contoh kalau orang tengah mabuk, kita selalu kalau kat Malaysia ni berita pemandu mabuk jadi dah lah bahaya. Dadah pun sama. Asal budak dadah kita panggil. Budak isap budak isap jadi kamu bawa bahaya. Tak dia rembat barang kopak rumah orang ke, ambil apa-apa ke, lepas tu nak jualan sebab dia nak dapatkan dadah. Macam-macam lah. Dia pun dah hilang pertimbangan, kadang-kadang sampai
ahli keluarga pun dalam ancaman, ada yang sampai kena bunuh ke apa. Waktu pengaruh dadah, sama macam orang pengaruh alkohol, mabuk jadi itu mana dapat hukum dadah tu, dia bukan daripada kaedah direct, memang ada dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, tak ada. Zaman sahabat pun tak ada istilah itu. Jadi para ulama para mujtahid yang mengeluarkan hukum, mereka menggunakan kaedah qiyas dalam menentukan perkara-perkara yang boleh kira barulah, bukan baru untuk kita, baru yang kemudian. Jadi untuk malam ni saya kira ini sahaja dulu saya kongsi. Moga-moga ada maklumat baru, pemahaman yang baru, dan juga insya-Allah dengan sebab dah mula ada intro lah lebih masuk ni bersemangatlah untuk mendalami lagi, sebab yang ni baru surface baru surface. Ada yang dalam lagi dalam setiap satu lagi. Jadi saya kira untuk malam ni itu sahaja dulu. Saya kembalikan pembentangan ni kepada Tuan Pengerusi, host lah. Dipersilakan. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Hafiz atas penyampaiannya yang mantap tadi. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru hari ini tentang usul fiqh dan fiqh, iaitu tentang jenis-jenis fiqh. Iaitu fiqh tu ada 4 jenis, iaitu fiqh ibadah, munakahat, muamalat dan jinayat. Dan kita tahu tentang sumber-sumber hukum itu dapat dari mana, iaitu ada 4 tadi kan. Okey, jangan risau. Sesi tentang usul fiqh ni bukan pada malam ni je, tetapi akan ada sambungan pada masa akan datang. Dan ada apa-apa soalan boleh diajukan pada sesi yang akan datang kerana masa pun sudah menyebelahi kita. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita tangguhkan surah online kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey. Terima kasih kepada semua yang hadir. Okey. Pada yang ada soalan boleh PM nombor tu. Okey. Saya semua. Assalamualaikum.